Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Polis Kuala Lumpur merekodkan 444,120 laporan polis pada tahun lepas berbanding 374,588 laporan pada 2021. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata daripada jumlah itu 60% untuk tindakan agensi itu, manakala 40% lagi melibatkan siasatan agensi penguasaan lain. Dianggarkan purata 50 laporan polis diterima di semua balai polis di Kuala Lumpur dan Putrajaya setiap hari. Tambahnya, peningkatan jumlah laporan memperlihatkan keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan polis. 86,409 kertas siasatan dibuka membabitkan Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur sepanjang tahun lalu. Dari segi pertuduhan pula, 79,621 kes sudah dituduh di mahkamah pada tahun lalu. Perak menyasarkan pengurangan jumlah kematian dan kecederaan akibat kemalangan jalan raya sekurang-kurangnya 50% menjelang 2030. Esko Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, 5 strategi penguasaan akan dipergiat, antaranya dengan melaksanakan kempen keselamatan jalan raya melalui advokasi serta penglibatan bersama agensi lain yang berkaitan. Mengulas lanjut, beliau berkata penguasaan tidak hanya akan tertumpu pada musim perayaan, sebaliknya akan dilaksanakan secara berterusan. Seorang pemandu lori maut dalam kemalangan membabitkan 2 buah lori dan sebuah trailer di kilometer 352.2 Lebuh Raya Plus arah selatan awal pagi tadi. Mangsa berusia 29 tahun tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Jurucakap Bomba Perak berkata sepasukan anggota dari Balai Bomba dan penyelamat Bido digegaskan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan pada 5.13 pagi tadi. Mangsa yang maut memandu kenderaan 5 tan dan disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi kejadian. Anggota bomba bertindak mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan menyelamat serta mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sementara 2 lagi mangsa lelaki masing-masing pemandu lori dan 1 lagi trailer selamat. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menerima sumbangan caruman Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS daripada Felkra Berhad untuk 10,000 pesertanya. Caruman dibuat menerusi inisiatif SPS Tani di bawah program SPS Padanan Caruman Felkra. SPS Padanan Caruman adalah inisiatif geran padanan kerajaan yang diperkenal dalam bajet 2022 bertujuan menggalak dan meringankan beban golongan bekerja sendiri untuk mendapat perlindungan sosial daripada Perkeso. Tajan caruman SKSPS di bawah SPS Tani oleh Felkra Berhad direalisasikan melalui Projek Tangguh. Projek Tangguh adalah platform yang mengumpulkan usahawan dan golongan bekerja sendiri termasuk pekerja gig secara dalam talian untuk menarik golongan ini di seluruh negara supaya menyertai pelindungan SKSPS. Luar negara, ratusan penduduk perkampungan Maroda terpaksa berpindah susulan bangunan dan kediaman mengalami keretakan selepas berlaku hakisan tanah akibat pembangunan kawasan. Tanah sekitar perkampungan menempatkan 45 kediaman itu mula terhakis sejak 18 bulan lalu susulan kerja-kerja pembangunan landasan kereta api memasuki kawasan Himalaya. Kerajaan Perdana Menteri Narendra Modi sedang membawa masuk pembangunan infrastruktur berskala besar ke Himalaya. Ia termasuk pembangunan tanaman hydropower, jajaran landasan kereta api dan lebuh raya serta jalan-jalan penting untuk kegunaan ketenteraan. Bagaimanapun, sebahagian projek terletak di lokasi pergunungan yang tidak stabil, mencetuskan tanah runtuh, banjir kilat dan kini kemusnahan pertempatan. Pembangunan tertumpu di Joshimat, iaitu 100 km dari utara Maroda, menyebabkan 850 bangunan mengalami keretakan dan sebahagiannya runtuh, memaksa lebih 900 penduduk meninggalkan kediaman mereka. Sekian berita semasa 4. Salam Malaysia Madani.